menulis dan menjadi saksi. Kita tengok ke lapangan dia. Nak minta ustaz mai ceramah ni, terpulang ke ustaz dah. Bila tarikh ustaz lapang, ustaz bagilah. Cuma minta satu yang minta masjid kami ni masuklah senarai. Lagi tu punya cara daripada mai kat kita lah ni. Kan? Minta lagu tu ustaz. Bila ustaz lapang bagilah. Tak boleh tahun ni, tahun depan tak boleh, tahun depan 10 tahun lagi tak apa. Kita tahu ni syekh ni perali aku ni. Kan? Dia main duk buat lagu macam tu lah. Kan? Dia kata minta tolong aja. Dia kata minta bagi masjid ni masuklah senarai aja. Dia kata. Jangan tak masuk senarai sudah. Kita pun jadi lembut sikit lah. Dengar tu. Lembut sikit. Kan? Cara tu dia kata nak kena ambil kira. Sekiranya tidak keberatan atas yang menjadi saksi dan yang menulis itu sampai datang ke mudarat ke atasnya dengan sebab ia bekerja yang tiada dapat ditinggalkannya ataupun sakit ataupun letih dan sebagainya. Jangan kita bagi dia susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata Islam adalah agama yang berdiri di atas hujjah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Quran dan hadis Nabi ini mestilah Quran dan hadis Nabi yang dikupas, yang ditafsir oleh ulama-ulama yang muktabar sahaja. Kita pakai yang tu. Kalau nak pakai siapa juga pun boleh tafsir, jahanam kita. Kita kena pegang pada disiplin ilmu, mestilah Quran dan hadis ini, Quran dan hadis yang ditafsirkan oleh golongan yang muktabar sahaja. Barulah benda ni kita dapat satu kepuasan bila kita habaq ke orang, dan kalau timbul masalah kita ke depan untuk memperjelaskan benda ni. Kita bertanggungjawab penuh atas apa yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Ta'ala, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Dan jika memperbuat sekalian kamu daripada yang ditegah Allah daripada beri-beri mudarat itu, maka bahawasanya orang yang memperbuat mudarat itu ialah orang yang berbuat maksiat dan yang keluar daripada menjunjung suruh Allah dengan sekalian kamu. Kalau agama kata jangan buat, benda tu boleh jadi mudarat, kita buat juga, bermakna kita keluar daripada menjunjung perintah Allah. Satu benda yang orang Melayu tak boleh buat apa dia. Orang Melayu ni dia susah nak tinggal benda yang dia dah buat lama. Itu sifat orang Melayu. Dia dah buat benda tu lama dah. Dan benda tu pun dia dah buat, bukan pernah dia cek betul-betul boleh ke tak boleh buat. Dia tak pernah cek pun. Dia kira, dia sedang-sedang orang dah buat lagu tu. Dan dia duk tengok dalam masa dia hidup pun orang-orang agama. Orang agama ni kira orang berti agama lah, pun duk buat lagu tu. Saya buat contoh satu lah. Jangan marah saya. Saya buat contoh satu. Bila berlaku kematian. Bila mati satu orang manusia ni, nak boleh ke tanam dia, nak boleh ke selesai ke bumi dia tu, berapa banyak benda yang kita tak tahu. Yang kita duk sangka kata agama suruh, sebenarnya bukan agama suruh. Berapa banyak duk dah. Di antaranya, saya tak tahu belah Farid Muntak ni ada tak ada, tapi belah saya kira sampai dah, kira mempertahankan sampai putih orang lebih. Bila mati satu orang manusia, kita nak bawa dia pergi ke masjid semayang nak ke bumi. Sibuk di rumah ni. Mana dengan cerek satu, dengan bantai satu, dengan tikar satu, dengan pinggan apa tangkuk bungkus kain putih satu. Agama suruh ke benda ni? Saya nak tanya. Agama suruh ke benda ni? Kita pun tak tahu agama suruh tak, tapi ustaz-ustaz yang duk minta benda ni. Baik, cerita dia asal-asal dulu. Orang-orang alim kita dulu tak suruh benda ni. Cumanya orang-orang alim kita dulu, mereka ni kebanyakan tak ada kerja, tak ada pendapatan tetap. Kerja kampung begitu. So bila berlaku kematian, orang kampung nak minta tolong dia. Nak minta tolong dia baca talqin, nak minta tolong dia jadi imam sembahyang mayat. Jadi mengenangkan pertolongan dia pada kita, mereka bagilah. Bagi sejadah satu kat dia, bagi bantai satu kat dia, bagi ceret satu kat dia dan sebagainya. Itu asal-asal mula dulu orang buat macam tu. Bukan satu perintah wajib. Lah keadaan dah berubah. Tak payah bagi dah semua bantai-bantai segala tikar semayang ni. Di rumah dia bantai yang tak rati dah. Berapa banyak orang mati dah dalam kampung tu.
Kalau kita betul-betul nak menghargai juga pertolongan dia, kesanggupan dia luang masa main semayang mayat dekat keluarga kita, bagi sagu hati kat dia. Buat duit sikit bagi kat dia sagu hati. Sudah, ceret-ceret bantai ni semua potong buang, tak payahlah. Tapi tak, sibuk lagi tak bagi saya. Bantai mana? Hampa tak siap lagi kali mayat awak turun dah ni. Amboi lagu tak bagi bantai mayat, tak boleh kamu. Nampak tak? Salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita. Minta maaf lah. Ramai orang marah bila bercakap macam ni. Tapi kena cakap. Pasal apa? Pasal kita confuse. Kita keliru. Agama suruh ke benda ni? Begitu. Dah. Itu sebab saya mana pergi pun saya sarankan benda ni. Ubah budaya ni. Ubah. Benda yang bukan ibadah, ubah. Pasal apa? Kita tak mau bagi nampak Islam ni satu benda susah. Kita tak mau. Islam tidak sesusah tu. Islam ni cantik. Bila mati, orang dalam karya berkenaan dengan sendirinya menjadi fardu kifayah kepada mereka untuk selesaikan mayat hamba Allah. Siapa-siapa yang ada kelapangan, yang duduk berdekatan dan sebagainya, bila ada kematian, turun pergi ke masjid, pakat-pakat semayang untuk dia. Habis selesai, duit apa pun jangan ambil, tak ada apa. Ini kami ingat, pasal ini orang taman kami, orang karya kami, orang kampung kami. Hari ini dia mati, kami semayang ke dia. Esok, kalau kami mati, harap anak-anak dia semayang ke kami. Felda hijau boleh buat benda ni. Felda hijau boleh buat benda ni. Lepas tak ambil duit sekupang pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalaulah boleh buat, alangkah cantiknya. Kalau jadi masalah kita lah ni, pasal orang karya kita tak boleh buat. Jadi kita kena panggil orang luar. Orang luar mai, dia mai dengan kereta dia, mai daripada jog. Kena bagilah sagu hati untuk minyak kereta dia. Tapi kalau kita boleh elakkan daripada panggil orang luar, orang kita sendiri boleh buat. Cukup cantik. Tak payah bagi apa. Nak bagi apa? Rumah tepi rumah kita aja. Yang mati itu duduk sebelah rumah kita. Saya cukup teringin nak tengok suasana macam ni jadi dalam masyarakat kita. Nampak buah ilmu itu pada kita. Duk mengaji lama dah. Kalau kita boleh praktis benda ni, subhanallah, cantik sungguh amalan ni dalam masyarakat kita. Nampak ukhuwah Islamiah. Nampak persaudaraan Islam tu kuat di kalangan kita. Nampak rasa tanggungjawab tu di kalangan kita ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala ceret, bantai, segala apa tadi, semua potong bang, tak payah bagi. Kita buat yang agama suruh aja. Kita mandikan dia, kita kapankan dia ikut lagu agama suruh. Kita pakat-pakat orang kampung tolong bawa mayat dia pergi ke kubur. Kita tolong semayangkan mayat dia. Kemudian kita kebumikan dia. Kemudian kita tunggu saat dia atas kubur dia dalam keadaan berdiri. Baca apa-apa yang patut nak mengingatkan kepada orang yang hantar jenazah ni mereka kubur. Kemudian kalau selesai, baca doa sikit balik. Cukup cantik. Cukup cantik. Inilah amalan yang disuruh oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Yang kita duk buat ni bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab PI mana ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. PI aja nama pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi siapa yang buat benda tu, Allah kata wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Barang siapa yang buat benda-benda yang Allah tak suruh buat, maka sesungguhnya fasik dia, jahat dia di sisi Allah. Firman Allah lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bi